Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB Perwira mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin dan almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta almarhum Duli Antara Amat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Bacaan tahlil dipimpin oleh Awang Haji Arifin bin Tuah, penolong pegawai Ugama Jabatan Agama ABDB Jamaat. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Major Jeneral Bersara Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong dan Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Seri Dewa Major Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad bin Haji Daud Penasihat Perwira serta Yang Dimuliakan Pihin Datuk Paduka Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Syari bin Ahmad Yang Dipertua Perwira. Ibadah puasa itu selain menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, puasa juga berperanan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang buruk dan sia-sia. Ibadah puasa bukanlah hanya sekadar menghalang kehendak hawa nafsu semata-mata, bahkan Allah SWT memerintahkan hamba-Nya supaya menjaga anggota-anggota badan yang lain dari melakukan perkara yang buruk dan sia-sia. Ini kerana ia boleh merosakkan dan mengurangkan pahala ibadah puasa. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk menjaga adab ketika berpuasa. Pertama, mengawal dan menutup pandangan mata dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak dan dari melihat perkara-perkara yang boleh melalaikan hati dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menutup telinga dari mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Ketiga, menjaga lidah dari mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah. Keempat, memelihara seluruh anggota yang lain seperti tangan, kaki dan sebagainya dari melakukan perkara-perkara yang haram dan tidak berfaedah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga dan memelihara kesempurnaan ibadah puasa kita dengan sentiasa menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang buruk dan sia-sia. ASEAN mempunyai peranan penting dalam perbincangan peringkat tertinggi dan berpeluang untuk mempamerkan pencapaian dalam visi Komuniti ASEAN 2025 yang melengkapkan matlamat pembangunan yang berdaya tahan SDG. ASEAN juga berpeluang untuk menyampaikan hasrat tindakan bersepadu bagi rantau ini. Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan SDG bagi negara Brunei Darussalam menjelaskan perkara itu semasa dialog Menteri-Menteri ASEAN mengenai usaha mempercepatkan tindakan usaha mencapai SDG kedua Bangkok, Thailand. Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad yang mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada dialog tersebut dalam ucapannya menekankan mengenai tindakan yang boleh diterokai dengan cepat dan mudah oleh ASEAN bagi memperkukuh lagi pelaksanaan ke arah mencapai 17 matlamat SDG. Dalam perkara tersebut, semua tindakan berkaitan SDG di bawah visi Komuniti ASEAN 2025 perlu disejajarkan untuk membantu dalam memahami jurang yang perlu diatasi. Dengan persefahaman yang lebih menyeluruh, ASEAN akan berada dalam kedudukan yang lebih kukuh untuk menggerakkan sumber dengan lebih cekap dan berkesan. Hanya tinggal 7 tahun lagi untuk mencapai SDG. Ketua-ketua negara akan berkumpul pada sidang kemuncak SDG pada September 2023 bagi meninjau langkah-langkah strategik ke arah mempercepatkan agenda pembangunan SDG. Bicara seni memberikan peluang kepada para penggiat seni tanah air membincangkan dan memperhalusi lagi hal yang meliputi kesenian di negara ini. Bicara seni, anjuran Zakaria Omar Arts Foundation berlangsung di Kompleks Membeli Belah Mabuhay Jalan Kebangsaan. Panel khas bicara seni yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mengongsikan pengalaman sebagai anak seni serta berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai masa depan seni di negara ini.
Bicara seni sempena pameran seni visual dan bazar amal tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria bertujuan memartabatkan kegiatan para penggiat seni tanah air agar terus menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan seni di negara Brunei Darussalam. Pulih daripada penyakit tuberkulosis atau TB boleh berlaku, namun ia memerlukan kesabaran, usaha, disiplin dan pemahaman daripada pesakit itu sendiri dan orang keliling mereka. Dapat dikesan melalui pemeriksaan dan diagnosis perubatan, TB bukan penyakit tidak berjangkit, namun terdapat beberapa jenis daripadanya boleh berjangkit. Kami bawakan temu bual eksklusif bersama Dr. Awang Muhammad Riau Syafi'i bin Salor, Pegawai Perubatan di Bahagian Kawalan Penyakit Perkhidmatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri TB dan cara menangani penyakit tersebut. Penyakit TB mencatatkan penurunan di negara ini daripada 55 kes bagi setiap 100,000 orang pada tahun 2021 kepada 51 kes bagi setiap 100,000 orang tahun lalu. Penurunan itu adalah disebabkan oleh meningkatnya pemantauan dan pengawasan serta sistem pengesanan hubungan rapat yang cepat dan tepat. Walau bagaimanapun, ia masih menjadi tanggungjawab pesakit TB itu sendiri untuk patuh kepada rawatan yang diberikan. How infectious is TB? TB is actually a treatable and also curable disease. People can recover as long as they adhere and also complete their treatment regimes. The treatment regimes usually involve a different combination of antibiotics to be taken within a specific period. These treatment regimes are based on the types of TB, such as for pulmonary TB, a 4 to 6 month course of 4 types of antibiotic, while for extrapulmonary TB, usually can take up to 6 months or more course of 4 types of antibiotic, while for latent TB, usually 1 antibiotic is needed for total course of 9 months. Dr. Awang Muhammad Riau Syafi'i juga menasihatkan orang ramai untuk tidak mendiskriminasi atau memburukkan pesakit TB. Tegasnya, mereka memerlukan keadaan mental yang baik dan sokongan untuk menjalani rawatan. Most of the time, it is not their fault that they got the TB and they're actually suffering from this disease. Offer them support and care, especially if they are your family member and also friend. Also, please be aware about the right facts about TB disease and how to prevent it so that we can achieve our global goals of ending the TB epidemic as per WHO. To the TB patient, please complete your treatment and also discuss with your doctor and nurses if there's any issue with your medication. Remember that TB is treatable and a curable disease. Treatment definitely will take time, but inshallah you will get through it. Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam meneruskan lagi aktiviti Tadarus Ramadan kemarin. Dikendalikan oleh Jawatan Kuasa Wanita Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB, Majlis Tadarus Juz 3 berlangsung di PGGMB di Ibu Negara. Hampir 80 ahli dari 13 persatuan di bawah Majlis Wanita menyertai majlis tersebut. Aktiviti tadarus ini antara lain dihasrat memberi peluang para ahli untuk meningkatkan mutu bacaan dan mengembang luaskan lagi ilmu serta kemahiran dalam pembelajaran pembacaan Al-Quran. Selain tadarus, anjuran Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Wanita PGGMB juga mengikuti pembacaan Al-Quran melalui pembahagian juz oleh Bahagian Keagamaan PGGMB yang merupakan salah satu acara tahunan PGGMB. Ketibaan bulan Ramadan sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam. Pada bulan tersebut, pahala amalan dilipat gandakan dan ia ditunggu-tunggu, khususnya bagi dermawan yang ingin berinfak bagi tujuan ihya Ramadan. Skop sedekah di bulan Ramadan tidak tertumpu kepada wang semata-mata, bahkan meliputi banyak perkara, antaranya memberi makan orang yang berbuka puasa. Perkara ini dinyatakan oleh Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa ketika ditemu bual baru-baru ini.
Jelasnya orang yang suka bersedekah di hari akhirat kelak akan dijauhkan daripada api neraka. Adapun sedekah ni sebenarnya ia mendidik jiwa kita ni. Ia menjadikan kita ni seorang yang merasa cukup dengan yang sedikit. Satu. Kedua, yang hebatnya tentang sedekah, ia akan menjadikan iman kita ni indah cinta dunia. Sedekah ia mendidik hati, mendidik jiwa dan mendidik iman menjadi seorang yang lebih bersyukur. Dan hebatnya orang yang bersyukur, Allah katakan, kalau kamu bersyukur kepada aku, nescaya aku tambah. Majlis Tertinggi Pelajar Sekolah Seri Mulia Sarjana dan Sekolah Antarabangsa Seri Mulia Sarjana mengadakan majlis penyampaian sumbangan. Majlis yang antara lain untuk berbagi keceriaan kepada komuniti di Pusat Ihsan itu berlangsung di pusat berkenaan. Pada majlis ini, seramai 80 pelajar Pusat Ihsan serta 29 pelajar yatim piatu dari Sekolah Seri Mulia Sarjana dan Sekolah Seri Mulia Sarjana International menerima sumbangan. Majlis seumpamanya bertujuan untuk menyemai nilai kemurahan hati, ikatan kekeluargaan yang kukuh dan belas kasihan di kalangan pelajar sekolah berkenaan. Expo China ASEAN Ka-Expo Tajaan Bersama China dan ASEAN merupakan penganjuran antarabangsa yang diadakan setiap tahun sejak 2004. Ka-Expo berperanan sebagai platform terbuka China ASEAN di samping membantu pihak penganjur dan Dewan Perniagaan di rantau ASEAN. Bagi memberigakan acara tersebut, sidang media mengenainya diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Dengan objektif mempromosikan kawasan perdagangan bebas China ASEAN, tahun ini menandakan ulang tahun ke-20 penubuhan rakan kongsi strategik China ASEAN dan Ka-Expo. Expo dijadualkan berlangsung pada September di Guangzhou, China. Semasa Expo, rundingan mengenai kawasan perdagangan bebas China ASEAN 3.0 juga akan dipertingkatkan. Hadir Cheng Jong, Timbalan Setiausaha Agung Sekretariat Ka-Expo.